Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin, nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Sambungan pelajaran kita dalam tafsirul Quran, juzuk yang ke-9, suratul A'raf. Suratul A'raf ini surah yang ke-7. Kita sambung di ayat 188. 188. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Qul la amliku li nafsi naf'an wa la darran illa ma syaa Allah. ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون. Balik kepada ayat 188. Ayat 188 di bawah tajuk Al-umuru kulluha biyadillahi wahdah. Semua urusan ini di bawah kuasa Allah Ta'ala yang esa. Dialah yang mengetahui perkara yang gaib dan yang nyata, masa depan dan masa yang bila-bila, di bawah semuanya di bawah pengetahuan Allah Azza wa Jalla. Qul la amliku li nafsi naf'an wa la darran illa ma syaa Allah. Katakanlah, Allah Ta'ala perintahkan supaya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam jawab. Kata kepada orang Mekah, aku tidak berkuasa mendatangkan manfaat bagi diriku dan tidak dapat menolak mudarat kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah Azza wa Jalla. Satu, ad-dar, bagi manfaat atau tolak mudarat ini kita tak mampu nak tolak. Kita boleh berusaha untuk menolaknya, tapi kemampuan itu sangat terhad bagi kita. Kalau Tuhan tulis kena, kena je lah. Nak kata apa?
Tapi usaha dan ikhtiar kena buat. Nabi kata walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khair wa ma massani yasu. Dan kalau aku mengetahui perkara-perkara yang gaib, tentulah aku akan mengumpulkannya dengan banyak-banyak benda-benda yang mendatangkan faedah, dan tentulah aku tidak ditimpa kesusahan. In ana illa nadhirun wa basyirun liqaumi yu'minun. Aku ini tidak lain hanyalah pesuruh Allah yang memberi amaran bagi orang-orang yang ingkar dan membawa berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Para jemaah, para pelajar sekalian, tengok. Dikatakan cerita nak jadi turun ayat ni, puak-puak Mekah ni, puak-puak Quraisy mari jumpa Nabi SAW. Dia kata, ya Muhammad, Tuhanmu tak cerita ke bila ke harga barang naik, harga barang turun? Senang kita nak buat bajet. Mana waktu barang tu murah kita beli banyak, waktu barang naik kita jual. Waktu mana bumi Mekah ni kering, waktu mana bumi ni subur, kita pergi di sana. Maka Allah Ta'ala turun ayat Quran ni, suruh Nabi kita jawab, aku tak tahu apa, bukan aku tahu benda gaib, kan? Benda aku tahu benda gaib. Jadi ayat ini turun setelah Allah Ta'ala cerita kepada kita dalam ayat yang lepas, ayat 186, puak-puak kafir Allah Ta'ala cerita tentang, iaitu tak ada siapa tahu benda gaib itu kecuali Allah Azza wa Jalla sahaja, dan waktu kiamat tu bila Allah Ta'ala saja tahu. Jadi kita kembalikan urusan kita ini kepada Allah Azza wa Jalla. Maka ayat ini Allah perintahkan supaya sekali lagi kita serahkan urusan kita ini kepada Allah, sebab kita tak tahu apa nak jadi. Cuma kita kena usahakan. Peristiwa yang berlaku sehari dua ni, kan, hari ini kita sudah 4 hari bulan 10 2020, di mana anak-anak kita telah diberi arahan supaya kembali ke kampus masing-masing. Sudah buat persiapan macam-macam, dah beli alat tu, beli ni, beli tiket, macam-macam nak pergi dah. Tiba-tiba mari mendadak naik apa ni, Covid ni mari. Maka pihak kerajaan tidak mau ambil risiko banyak, iaitulah buat keputusan supaya anak kita tak pergi. Bising satu Malaysia macam-macam. Kita kata manusia ni hanya boleh buat perancangan saja, tapi jadi ke tak jadi itu kuasa Allah Azza wa Jalla. Biarlah kita menjadi seorang manusia yang bersyukur dan manusia yang bersabar. Jangan mudah melatah lebih daripada orang yang tidak beriman. Kita tahu zaman, bila duduk dalam zaman lagu ni, tentulah suasana macam ni juga akan berlaku. Dia panggil benda-benda yang last minute, yang tidak ada, di luar daripada jangkaan, di luar daripada jangkaan. Maka dalam ayat ini Allah cerita kepada kita bahawa usulul aqidah, usulul din, bahawa kita hanya berusaha tawakal pada Allah Azza wa Jalla, tetapi ia menetapkan, memutuskan perkara ini berlaku tak berlaku, iaitulah duduk di bawah kuasa Allah Azza wa Jalla. Kemudian di antara lagi kita kena sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam ayat ini Allah kata sifat dianya basyiran, naziran wa basyira. Nazir, pemberi amaran. Jangan kerah kepala, jangan tak nak kata. Basyiran, pemberi khabar gembira kepada orang-orang yang beriman dengan janji syurganya, dengan macam-macam kemudahan yang disediakan oleh Allah Ta'ala. Uiddat lil muttaqin, yang disediakan bagi orang yang bertakwa. Tamatlah kita 188, kita pergi kepada 189. Dalam ayat ini ada satu isu yang agak berat yang telah diperbincangkan oleh para ulama, iaitulah isu tentang tuduhan
Nabi Adam dengan Hawa melakukan syirik dalam ketaatan. Ini kita kena perbetulkan isu-isu. Kalau tidak kita jadi manusia yang tidak tahu nak menilai benda ni. Jadi para ulama ahli tafsir yang muhaqqiqin, mereka membincangkan, mengkritik riwayat-riwayat yang dibawa daripada Israiliyat yang kadang-kadang menyentuh tentang ismatul anbiya, menyentuh tentang kehormatan, kemuliaan para nabi alaihi wassalatu wassalam. Ayat 189. Allah yang menciptakan kamu semua dari hakikat diri yang satu. Tengok nota di bawah. Ayat ini menerangkan satu dari sifat manusia, iaitu pada masa ia merasa keberatan dan kebimbangan, dia akan berdoa kepada Allah dan ingat kepada Allah. Ini kita ni. Biasanya bila kita susah hati, mulalah mencari Allah. Tak pandai nak doa sendiri, cari orang suruh tolong doa, kan? Dan apabila merasa senang dan mendapat nikmat, ia melakukan syirik kepada Allah Azza wa Jalla wal iyaz billah. Ini hakikat orang yang tidak beriman. Dia tahu ada Tuhan tapi dia tidak beriman. Ini bahaya. Kita orang Islam ni betul-betul kita kena yakin dan percaya bahawa kita beriman kepada Allah Azza wa Jalla, supaya kita tidak terjebak dengan perangkap-perangkap syirik dan kumpulan-kumpulannya. Tengok ni, Allah mengadakan dari hakikat itu pasangan dari suami isteri. Untuk apa kita suami isteri ni? Liyaskuna ilaiha, untuk bersenang-senang, bertenang tenteram satu diri kepada yang lain. Ini para jemaah sekalian, kita kena tulis objektif. Maqasid az-zawaj, objektif perkahwinan itu liyaskuna ilaiha, supaya kamu rasa tenang berada dengan pasangan kita. Kita duduk bersama, kita rasa bahagia. Kita kahwin bukan kerana nafsu semata-mata, nak melampiaskan nafsu je. Lepas tu kat sudah boleh hak dia, kat pakai baloh hangit tahu mana. La, Allah nak liyaskuna ilaiha. Dalam ayat lain kata litaskunu ilaiha, supaya kamu tenang. Ayat ni tak kata liyaskuna ma'ha, supaya kamu duduk bersama dengan isteri itu. Duduk bersama, ada orang ni satu rumah, tak bercakap mu aku, ada juga. Kata orang duduk sebumbung, tidur tak sebantal, kan? Ada juga. Jadi konsep Islam ni, kahwin naklah baik-baik, tenang-tenang. Suami diberi kuasa al-qiwamah, kuasa pemerintahan dalam rumah tangga. Isteri diberi tugas membantu, tolong-menolong, kerjasama. Itu sepatutnya. Jadi kita bimbang hari ni, ramai di kalangan manusia ni, litaskunu ma'ha, duduk dengan isteri tapi bukan satu kebahagiaan di antara mereka berdua. Kalau jumpa pun nak lepas nafsu ya. Apa ya? Bukan setakat tu kahwin. Jadi maudhu ayat ini kembali kepada permulaan surah kita tu, yang bermula dengan tauhid, mengikut Al-Quran, dan diakhiri dengan kalam, dengan tauhid dan Al-Quran juga. Kemudian kita berfikir tentang kejadian awal manusia untuk nak memasakkan, menguatkan pegangan akidah kita di dalam diri kita. Naam. Tengok dalam ayat. Falamma taghasyaha hamalat hamlan khafifan famarrat bih. Allahu akbar. Tatkala suami mencampuri isterinya, mengandunglah ia dengan kandungan yang ringan. Kandungan yang ringan ni peringkat awal, peringkat morning sickness dia panggil, mabuk-mabuk pagi, pening-pening gitu.
Itu dia panggil peringkat awalnya lagu itulah, kan? Aha. Mula-mula ringan-ringan. Falamma asqalat da'awa Allah rabbahuma. Serta teruslah ia dengan keadaan itu ke suatu waktu. Kemudian ia tatkala merasa berat dah kandungan dia tu, baby mula gerak dah, kan? Rasa dan menaruh bimbang, berdoalah suami isteri itu kepada Tuhan mereka dengan berkata, La in ataitana salihan lanakunanna minasy syakirin. Sesungguhnya ya Allah, jika engkau, wahai Tuhan kami, ya Allah wahai Tuhan kami, mengurniakan kami nikmat yang baik, tentulah kami menjadi dari golongan orang-orang yang bersyukur. Apa dia nikmat baik sini? Tulis di bawah nota 256. Maksudnya kalaulah anak aku ni, baby aku ni, janin aku ni menjadi anak yang cukup sifatnya, tidak cacat, lagi layak berusaha dan beribadat, dan juga maksudnya selamat bersalin, itu dia doa telah. Tentulah kami menjadi dari golongan orang-orang bersyukur. Jadi orangnya bersyukurlah kita ni, kan? Pada itulah kita macam-macam orang sebal ni. Waktu mengandung, kalau nak suruh anak comel, baca surah Yusuf. Nak suruh mudah bersalin, baca surah Maryam. Allah Ta'ala tak bagi surah ni untuk jadi anak comel huduh. Kalau nak suruh anak pandai, anak cerdik, anak kita baik akhlak, kita didiklah sebagaimana mantapnya iman Nabi Yusuf AS tidak tergoda dengan sebarang ujian. Bukan duk main baca surah Yusuf kat comel anak, baca surah Yusuf kat tiup perut comel anakku lah. Nah, baca surah Maryam kat surah mudah beranak tu senyap-senyap, kan? Kita kata Al-Quran itu turun bukan kerana tu, banyak lagi besar yang tak. Jadi suami isteri ini begitulah, dalam keadaan sentiasa berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Berdoa kepada Allah Ta'ala siang dan malam, minta Allah Ta'ala anugerahkan anak baby yang kita kandung ni sempurna sifat dia, comel, lawa, cukup sifat, jangan cacat, kan? Kemudian akhlaknya baik. Doa sentiasa kepada Allah Azza wa Jalla, minta dipermudahkan segala urusan. Jangan duk main adat istiadat pelik-pelik ni. Tengok ni, saya mari kaca ni. Ayat 190. Falamma atahuma salihan ja'ala lahu syuraka'a fima atahuma fata'ala Allahu amma yusyrikun. Kemudian tatkala Allah mengurniakan kepada keduanya nikmat yang baik, sebagaimana yang mereka pohonkan, berdoa juga no anak comel boleh. Allahu Akbar, comelnya baby. Nah, kuang-kuang anak dengan keni apa ni, mata comel, lilah-lilah tengok. Contohlah. Lawalah ikut hak kita rasa nak tu comel. Mereka berdua menjadikan sekutu bagi Allah pula dah. Dalam urusan wujudnya nikmat yang dikurniakan Allah kepada mereka, Maha suci Allah dari apa yang mereka sekutukan itu. Ini dalam cerita, dia panggil cerita ni bahaya. Cerita ni cerita Israiliyat. Tanda pelajar-pelajar, cerita Israiliyat ni penak kita. Dia kata peristiwa ini berlaku kepada Adam dengan Hawa. Tanda maklumat ini untuk menyatakan tidak betulnya pendapat tersebut. Jadi ada setengah ulama tafsir kata cerita ni seperti cerita ini berlaku kepada Adam dan Hawa, berpegang kepada hadis yang tidak sahih, riwayat daripada Samurah
Nabi kata. Oh, dia sandarkan Nabi, jadi hadis riwayat. Diriwayatkan. Bila Hawa melahirkan anak, tafa biha iblis. Iblis pun mari. Iblis ni kerja dia nak merosakkan orang. Wa kana la ya'ishu laha walad. Oh, Hawa ni bila dia beranak, anak dia mati. Bila mati, sedihlah dia. Iblis mari. Dia kata, baby mu hak ni, kalau kamu tak bagi dia mati, samihi Abdul Haris. Oh, mu namakan dia Abdul Haris. Katanya Iblis nama dia Al-Haris. Jadi Abdul Haris hamba kepada Iblis. Nauzubillah. Fa innahu ya'ish. Kalau buh nama ni, mu jadi hiduplah anakmu ni. Oh, fasammathu, maka dia apa? Buh nama ikut apa yang diajar oleh tok syekh dia tu. Oh. Syekh siapa? Syekh Iblis. Fakana zalika min wahyin syaitan. Ini daripada permainan syaitan. Kata di Syekh Tafsir Munir, wa tu'ayyidu riwayat Israiliyah katsiratun la sabata laha. Banyak lagilah cerita Israiliyah yang tak sabit. La yu'awwalu 'alaiha, jangan dibuat dalil berpegang dengan dia, kerana tidak layak dengan para nabi alaihi wassalatu wassalam. Macam mana kita nak kata Nabi Adam syirik kepada Allah Ta'ala dengan melakukan ketaatan kepada syaitan? Kita kata hasya wa kalla. Panjang lagi lah cerita dia ni. Jadi anak, jadi lembek, jadi kalau tak dengan kata aku, anak mati. Jadi Hawa pun takut, bohlah nama Abdul Haris. Cerita ni ada dalam kitab tafsir, tapi bagus dalam tafsir Munir ni, walaupun dia ringkas. Dia kata tidak berlaku kepada Nabi Adam alaihi salam. Wal waqi' sebagaimana kata di Al-Hasanul Basri, tanda ni pelajar. Kalau kita baca cerita dalam tafsir yang mengatakan Nabi Adam syirik dalam ketaatan, taat kepada syaitan, kita kata ini cerita tidak sahih. Ini cerita tidak sahih. Yang betulnya apa yang disebut oleh Ibnu Katsir rahimahullah taala, sebut analisa daripada Al-Hasanul Basri rahimahullah taala. Sebab tu dalam ayat Tuhan tu kata falamma atahuma ja'ala lahu syuraka afima atahuma. Itu sebut Nabi Adam. Dalam ayat ni tidak ada mengatakan Adam. Cuma keliru sikitnya sebab ayat mula-mula tadi. Ayat 189, huwallazi khalaqakum min nafsin wahidah. Allah Taala cipta kamu daripada diri yang satu. Jumhurul mufassirin semuanya mengatakan diri yang satu itu Adam alaihissalam. Daripada dialah terjadinya Hawa. Jelas, tapi dalam masalah taat ke syaitan ni tidak mari daripada Nabi Adam alaihissalam. Dia ni tanda kata Al-Imamul Hasanul Basri, humul yahudu wan nasara. Mereka itu dari kalangan Yahudi dengan Nasara. Razaqahumullahu auladan, mereka diberi rezeki oleh Allah Ta'ala anak-anak. Fahawwadu wa nasaru, mereka yang memasukkan akidah anak itu menjadi Yahudi atau jadi Nasara. Imam Ibnu Katsir, seorang muhakkik, pengkaji dan pengkritik riwayat-riwayat Israiliyah ini, menyokong apa yang disebut oleh Hasan Basri. Faqala wa huwa min ahsanit tafsir. Ibnu Katsir kata inilah tafsir yang terbaik yang yang disebut oleh ulama salaf. Jadi wa aula ma humilat alaihi ayah, pandangan yang patut kita tafsirkan ayat ini. Maknanya tidak ada dalam ayat ini maksud dia Adam dengan Hawa yang taat kepada syaitan. Tak ada. Maksud dia orang-orang musyrikin, orang-orang kafir dari zuriat Nabi Adam dan Hawa. Sebab itulah di akhir ayat Allah kata
fata'ala Allahu amma yusyrikun. Maha suci Allah Ta'ala daripada apa yang mereka putuskan. Tengok tadi, atahuma ja'alahuma, huma tu maknanya tasniah, dua orang, tapi di akhir yusyrikun, kafir semua, maknanya benda tu ramai. Bukan ayat ini rujuk kepada siapa? Kepada Nabi Adam dan Hawa yang dikatakan itu. Kita kata alhamdulillah, inilah satu analisa ringkas tentang ayat ini. Panjanglah, ada sahabat kita buat kajian yang panjang dalam masalah syirik dalam ketaatan ini. Baik. Ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun. Patutkah mereka sekutukan Allah dengan benda-benda yang tidak dapat menciptakan sesuatu pun? Nak sekutu apa kita? Allah Ta'ala yang maha berkuasa, tiba-tiba kita nak sama Allah dengan makhluk lah. Sedang benda-benda itu sendiri diciptakan oleh Allah, tiba-tiba pencipta dengan dicipta setaraf lah, tak mungkin. وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ. Dan benda-benda itu tidak dapat menolong mereka dan tidak juga dapat menolong dirinya sendiri. Buat berhala nak tolong kan? Dia sendiri pun tak bergerak, tak berkelip, tak berapa kan? Macam mana dia mau bantu orang lain? Dia pun tidak ada bantuan. Kita kata para jemaah sekalian, ayat ini menunjukkan rapuhnya, betapa lemahnya puak-puak yang disekutukan dengan Allah Azza wa Jalla itu. Wa in tad'uuhum ilal huda la yattabi'ukum. Allahu Akbar. Dan jika kamu, kaum musyrik, menyeru benda-benda itu untuk memperoleh petunjuk daripadanya, tidaklah mereka dapat menyampaikan hajat kamu. Nak siapa hajat berapa dia kerah ke kau? Toko batu, toko kayu kan? Sawa'un 'alaikum ad'autumuhum am antum samitun. Sama sahaja bagi kamu, sama ada kamu menyerunya atau mendiamkan diri. Kita pergi dekat berhala lah, apa khabar? How are you? Dia jawab tak? Kelik pun tak nak jawab. Ini Allah Ta'ala betul-betul nak menghilangkan kepahaman karut dalam kepala manusia bahawa berhala itu ada kemampuannya. Tengok kesimpulan ayat ini. Yang pertama, manusia itu pada asalnya diciptakan daripada makhluk yang satu, iaitulah Nabi Adam AS. Manakala mari orang yang mencipta teori-teori, dia panggil teori manusia ni mari daripada monyet. Kita nyek pada je, kita kata mu seorang monyet, you seorang je monyet, kami lah no, kita mari daripada Nabi Adam, bukan mari daripada monkey. Kau ada orang nak jadi monkey sini? Ada. Kalau berminat dia ikut Darwin, boleh jadi monkey. Siapa mau jadi monkey? Tak ada. Ada orang nak ambil. Kalau kita jumpa Darwin, kita kata Win, ambil kamu seorang jalan monkey, aku tak mau, kan? Allahu Akbar. Yang kedua, rahmat Allah Ta'ala bagi seorang ibu tu, dia mengandung perlahan-perlahan 8 bulan. Bayangkan kalau hari ni jadi janin, esok perut dia zop besar. Lembek orang tua tak bergerak. Nah, ni sikit-sikit dia mabuk, kau naik peringkat. Patu anak gerak-gerak dalam perut. Patu anak dah besar, ultrasound kata anak kamu dah sempurna. Happy kita. Tak ada. Dia tak mari beranak dalam masa 2-3 hari, 9 bulan. Allahu Akbar. Yang ketiga, mengandung itu sakit. Termasuk dalam pada susah hati kita mengandung ni. Berubahnya seorang ibu.
seorang ibu ni berubah daripada senang-senang. Sebab itulah anak-anak muda ni baru kahwin, dia kata honeymoon, berbulan madu. Tiba-tiba bermula mabuk. Allahu Akbar, kejut dia. Ni ada setengah anak-anak muda dia tanya, ustaz, lagu mana saya ni? Saya belum bersedia nak beranak. Kata macam mana? Dengar ni anak-anak mudaku, laki-laki dengan perempuan. Apabila seorang itu berkahwin, bermakna dia sudah ready, bersedia untuk menerima anak. Macam mana pula ya ustaz? Saya nak gugurkan anak. Kenapa? Saya belum bersedia nak jadi ibu. Katamu kahwin tu bersedia? Nak jadi isteri bersedia, jadi ibu tak sedia. Kita ini satu kepincangan, suatu kerusakan minda yang dijajah oleh syaitan. Nak enjoy dululah, nak happy dululah, nak hamil. Kita gini syarat. Kalau tak mahu anak, kahwin saja, tidur lain-lain tempat. InsyaAllah tak dapat anak. Ni kahwin tak ada 2 hari. Nak sibuk-sibuk, dia boleh anak, marah pula. Dia mau buat anak apa-apanya tak semak tak. Tu ayat kasar sikit. Buat anak tak mau. Ini satu kepincangan dalam dunia hari ini. Jadi anak-anak kita, pengantin-pengantin baru, bila kita dah berkahwin, sudah duduk bersuami, bersedialah untuk menjadi ibu bapa. Jangan duduk main. Ini semua permainan syaitan, mari kacau kita. Pasal itulah mengandung ni susah, sehingga Nabi SAW meletakkan orang yang mengandung ini, iaitu salah seorang daripada orang yang mati syahid. Wal mar'atu tamut, mati dengan sebab bersalin, boleh pahala syuhada indallahi azza wa jalla. Baik, yang keempat, berhala-berhala itu tidak layak untuk dijadikan Tuhan, sebab dia makhluk. Bukan setakat makhluk, terlalu lemah. Makhluk lain gerak, dia tak gerak. Ini bagilah yang sebab dah. Yang kelima, ayat yang kelima tadi, fata'ala Allah amma yusyrikun, menunjukkan bahawa kisah iblis bersama Nabi Adam itu, iaitulah tidak benar, tidak berlaku lagu tu. Jangan dibawa-bawa bahawa Nabi Adam ini syirik kepada Allah Ta'ala dalam ketaatan. Kita kata tidak. Sebagaimana Hasan Basri dan Imam Ibn Katsir juga menyokong bahawa peristiwa itu berlaku kepada puak-puak Yahudi dengan Nasara yang merusakkan anak-anak mereka, wal'iyazubillah. Allahu Akbar. Baiklah para jemaah sekalian, kita pergi kepada episod yang terakhir dalam siri ini, iaitu keadaan berhala, patung-patung yang disembah oleh manusia. Kita nak sedarkan manusia bahawa kenapa kamu sembah patung? Patutnya patung itu sembah kamu, sebab membuat dia, sembah dia. Ini benda ajaib. Tengok ayat 194. Innal ladzina tad'una min dunillahi ibadun amsalukum fad'uuhum falyastajibu lakum in kuntum shadiqin. Sesungguhnya benda-benda yang kamu seru selain Allah, tak kiralah seru berapa pun, batu, kayu. Sebahagian daripada pengikut Islam ni pula pergi seru untuk wali dalam kubur yang sudah mati. Ini juga perbuatan yang tidak baik. Mereka itu adalah makhluk-makhluk seperti kamu. Kenapa pergi panggil dia? Oleh itu cubalah menyerunya supaya benda-benda itu dapat memperkenankan permohonan kamu. Kalau betul kamu orang-orang yang benar, pergi panggil, kan? Pergi panggil. Maka Allah Ta'ala cerita kepada kita, berhala ni tidak layak dijadikan Tuhan. Maka pasakkanlah tauhid di dalam hati kamu, mantapkan tauhid itu dalam hati kita, dan potong semua sekali akar umbi syirik dalam diri kita, dalam diri keluarga kita, barulah kita selamat insya-Allah. Allah kata apa ni? Tengok ni ayat 195. Alahum arjulun yamshuna biha
أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون. Allah, ayat ini dipanggil ayat cabar. Nak suruh mikir. Hei, puak-puak ada semua berhala. Adakah benda-benda yang kamu semua itu mempunyai kaki yang dapat berjalan dengannya? Mu tengok toko-toko tu ada kaki. Setengah tu ada kaki, tangannya banyak tak? Tapi ada setengah tu cokoh gitu ya duduk. Tapi kalau ada kaki pun yang dia boleh berjalan, kaki toko mana ada berjalan? Atau adakah mereka mempunyai tangan yang mereka dapat memegang, menyeksa dengannya? Tangan banyak, tak gerak-gerak. Tak ada apa. Atau adakah mereka mempunyai mata yang mereka dapat melihat dengannya? Atau adakah mereka mempunyai telinga yang mereka dapat mendengar dengannya? Ayat-ayat ni tanya supaya apa? Supaya mereka berfikir. Dia mikir, jangan tak mikir. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam, dia pergi katak habis pukul habis berhala, lepas tu dia ambil tuku dia sangkut di berhala besar. Kalau orang marah, tanya bos. Big boss kenapa dia pukul kawan-kawan dia? Big boss nak jawab mana? Big boss pun tak berkelit juga. Masya-Allah. Qul ud'u syuraka'akum in kuntum in summa kiduni fala tunzirun. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, panggillah benda-benda yang kamu jadikan sekutu Allah, kemudian kamu semua jalankanlah tipu daya terhadapku, serta jangan pula kamu bertangguh lagi. Nabi cabar, mungkin panggil berhala pun mari lawan aku. Mana nak gerak? Ni cerita ni, mana berhala ni tak ada gapo. Ada puak-puak dia panggil berhala Bani Hanifah. Dengar ni, Bani Hanifah ni nakal puak dia ni. Bani Hanifah ni dia suka buat berhala dia daripada ajwah. Oh hebat. Ajwah ni tamah paling mahal sekali. Bila mari ajwah dia buat bentuk berhala. Cokoh itu tak. Lama-lama habis ajwah, habis musim. Dia pergi makan Tuhan dia. Dia ambil hidung makan, ambil telinga makan. Akhir kali ajwah tu habis. Timbullah kata-kata syair, akalat hanifatu rabbaha amat taqahhumi wal maja'ah. Dia kata Bani Hanifah makan Tuhan dia sendiri ketika tidak ada makanan dan kelaparan. Jadi Tuhan berapa gitu? Makan Tuhan pula ada buatmu ni. Penat. Cerita Muaz bin Jabal dengan Muaz bin Amr bin Jumuh. Dengar, dua orang ni pemuda Ansar masuk Islam. Bila Nabi pergi ke Madinah, dia pun berani lah, dia pergi katok berhala. Tak boleh lah pukul mengikut dalam Islam, tidak dibenarkan kita pergi rusakkan berhala-berhala orang tu, tak boleh. Kecuali dia sudah jadi negara Islam yang kuat. Jadi ayah dia ni Amr bin Jumuh, ketua kaum dia ada berhala. Jadi dua orang pemuda ni malam-malam dia pergi, dia ambil berhala dia tunggirlah ke bawah. Pala bawah kaki atas. Mari Amr pagi esok nak sembah berhala, tengok Tuhan dia terbalik. Penat dia pun ambil pusing pula tak atas. Dua orang ni esok jumpa bangkai anjing mampu. Dia pun ambil panggil ikat tekak berhala. Mari Amru pagi esok duk mikir, tak pernah sabar ni berhala. Itu dia ni Tuhan duduk sekali dengan anjing mampu ni tak gerak. Dia mikir bahawa agama yang dianuti ni batil. Dia masuk Islam. Dia kata apa? Tallahi law kunta ilahan mustadin lam takwal kalba jami'an fi qarani. Berhala, kalau mu Tuhan sungguh, mu tak biarni mampu duduk sini. Dia pun aslama wa hasuna islamuh. Alhamdulillah, dan dia mati dalam syahid dalam peperangan Uhud.
radhiyallahu anhu. Jadi itulah sebab-sebab dia panggil asbabu al-hidayah. Allah Ta'ala beri hidayah tu banyak. Baiklah, kita habiskan ayat ini. Nabi kita mengisytiharkan perlawanan dengan Quraisy, dengan penyembah berhala, perlawanan yang tidak ada tarik tali, tak ada, lawan terus. Inna waliyallahu alladhi nazzala al-kitaba wa huwa yatawalla as-salihin. Sesungguhnya pemeliharaku, penolongku ialah Allah yang telah menurunkan kitab Al-Quran, dan dialah jua yang menolong dan memelihara orang-orang yang berbuat kebajikan. Jadi ayat ni Nabi kita isytihar berlawan dengan Quraisy yang tak takut-takut lagi. Ayat 197, walladzina tad'una min dunihi la yastati'una nasrakum wa la anfusahum yansurun. Dan benda-benda yang kamu sembah selain Allah tidak akan dapat menolong kamu, bahkan tidak dapat menolong dirinya sendiri. Dia patung, dia berhala, dia sudah mati, kita hidup kosek kubur dia, kenapa? Wa in tad'uhum ilal huda la yasma'u wa tarahum yanzuruna ilayka wa hum la yubsirun. Dan jika kamu menyeru benda-benda yang kamu sembah itu untuk mendapat petunjuk daripadanya, mereka tidak dapat mendengar, dan engkau nampak benda-benda itu memandangmu padahal mereka tidak melihat. Nampak mata, dia tak gelih pun. Itulah dia panggil pupuk syirik. Jadi sesalah kita, perbincangan kita dalam masalah ini. Yang pentingnya cerita Nabi Adam tadi tidak diterima dengan melalui sanad yang baik. Yang kata Nabi Adam taat kepada syaitan tadi. Habislah kita, insya-Allah kita sambung lagi dalam siri yang akan datang, iaitulah tentang adab, etika dan akhlak yang baik, yang dikira kita semua ni kena beramal dengan dia, para pelajar sekalian. Kalau tidak, kita akan jadi penat. Dia panggil usulul akhlak, asas kepada akhlak, dalam bermula daripada ayat 199, insya-Allah. Sekian, subhanakallah hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.